Baik, menjelang bajet 2022 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 29 Oktober ini dan kita melihat sudah pasti banyak isu akan dibincangkan dan juga menjadi tumpuan. Sudah pasti isu soal pekerjaan dan juga upskilling serta reskilling tenaga kerja kita dalam keadaan semasa ini amat penting sekali apabila kita melihat kadar pengangguran yang semakin meninggi dengan kadar keadaan semasa 4.7%. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali kalau kita melihat kadar pengangguran 4.7% pada ketika ini untuk tempoh COVID-19 ataupun keadaan krisis ekonomi pada ketika ini, mungkin angka ini adalah relevan kita saksikan. Namun bagaimanakah apa yang harus terkandung dalam bajet 2022, quick wins mungkin untuk mengatasi kadar pengangguran yang lebih tinggi setidaknya membawa turun kepada pra-pandemik COVID-19? Terima kasih banyak Najib. Kadar pengangguran 47% itu memang satu kadar yang kelihatan baik disebabkan oleh pakej rangsangan terutamanya dalam bentuk pemberian subsidi gaji dan juga apa dipanggil sebagai employment retention program atau program pengekalan pekerjaan itu. Jadi saya sebenarnya sebelum ini menganggarkan bahawa mungkin pengangguran kita mungkin sampai kepada 5.5 ataupun 6% begitu. Tetapi ia dapat dikekalkan kepada 47%. Namun demikian saya sangat berhati-hati dengan angka yang 4.7 atau 4.6% ini disebabkan di sebalik angka itu sebenarnya tersembunyi apa yang berlaku dipanggil sebagai hidden unemployment ataupun pengangguran tidak ketara, iaitu ramai daripada kita yang bukan sahaja telah kehilangan pekerjaan kerana sebelum ini kadar pengangguran kita adalah guna tenaga penuh, iaitu lebih kurang dalam 3.2-3.3%. Tetapi kini telah menjadi 4.7, bermakna kita daripada 500,000 pekerja orang yang menganggur, sekarang ini menjadi lebih kurang 800,000 menganggur. Namun angka yang 800,000 itu sebenarnya saya jangkakan melebihi, mungkin mencapai pada 1.5 atau 1.7 juta orang yang menganggur. Tetapi yang saya katakan tadi, hidden unemployment ataupun underemployment ini yang disebabkan oleh kebanyakan pekerja kita yang sedang bekerja ini, ada juga yang bekerja kurang daripada 30 jam disebabkan oleh MCO ataupun PKP itu. Dan sebelum COVID pun, kita sebenarnya telah pun mengalami masalah underemployment yang berpunca daripada pekerja-pekerja kita bekerja pada jawatan yang kurang mahir, atau dengan lain perkataan mereka ini terlebih mahir. Mereka mempunyai kelulusan akademik ataupun latihan yang tinggi tetapi terpaksa menjawat jawatan yang lebih rendah disebabkan oleh ketiadaan pekerjaan. Maka dalam bajet ini kerajaan perlu address isu seperti ini, iaitu pertama, bagaimana nak memulihkan balik ekonomi supaya mereka yang bekerja 30 jam dan kurang dari itu seminggu dapat dikekalkan balik jumlah jamnya. Kerana jumlah jam biasanya 48 jam seminggu, ini 30 jam dan kurang itu. Jadi bila pekerjaan jumlah jam bekerja kurang, maka pendapatan mereka pun kurang. Dan keduanya, yang ini lebih payah lagi ialah kerana dia masalah struktur, iaitu kerajaan patut memberikan rangsangan agar pekerjaan-pekerjaan yang berkemahiran tinggi dapat dicipta pada 2022 agar mereka yang ada berkelulusan dan latihan yang tinggi dapat menjawat jawatan yang sebenarnya. Kejadian pengangguran yang berbentuk underemployment ini dapat diatasi. Tapi masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan pelaburan. Maka kerajaan patutlah juga melihat corak pelaburan kita supaya dapat menjana jenis-jenis pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Begitu Najib.
Prof, mungkin kita melihat juga bahawa bukan sahaja retrenchment, pembuangan pekerja ataupun potongan gaji itu berlaku ketika pandemik COVID-19, tetapi juga mismatch antara apa yang kita hasilkan daripada universiti juga apa yang dimahukan oleh pihak industri. Ini bukan isu baru, sudah lama berlaku di Malaysia. Bagaimana bajet 2022 juga harus menyelesaikan setidaknya sedikit permasalahan ini bermula dalam bajet terbaru ini? Tadi saya dah katakan bahawa masalah underemployment ini dia ada dua jenis. Satu yang dikatakan sebagai mereka yang bekerja kurang daripada 30 jam. Jadi mereka ni dari segi ini mereka ni terkurang kerja ataupun underemployed. Sepatutnya mereka bekerja 48 jam tapi mereka bekerja kurang daripada 30 jam. Underemployment, maka mereka mendapat pendapatan yang rendah atau gaji yang lebih rendah. Yang keduanya ialah bukan yang kedua ni tidak ada kena-mengena sangat dengan pandemik. Iaitu yang saya katakan tadi, pekerja yang terpaksa bekerja dengan mengambil jawatan yang lebih rendah. Engineer terpaksa menjadi kerani, engineer terpaksa menjadi grab driver, terpaksa jadi riders begini. Jadi ini bukan disebabkan oleh pandemik, tetapi disebabkan oleh pelaburan kita yang tidak dapat mencipta pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Maka dalam bajet kali ini, kalau ia ingin address isu struktur ini, saya katakan ini adalah isu struktur. Kalau ia address isu struktur, maka ia perlulah memikirkan tentang bagaimana untuk menarik pelabur, sama ada pelabur FDI ataupun pelabur dalam negeri, dengan memberi rangsangan-rangsangan yang tertentu supaya dapat mengadakan pelaburan-pelaburan yang boleh menjana pekerjaan yang tinggi. Jadi mungkin dia boleh melihat kepada insentif-insentif cukai ataupun matching grant untuk menggalakkan pelaburan yang sedemikian. Ya, Najib. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa kerana ini adalah topik yang begitu panjang kita berbincangkan. Terima kasih kerana meluangkan masa yang sedikit ini untuk menerangkan dan juga memberikan mungkin apa yang harus terkandung dalam bajet 2022.